So untuk assignment ni kalau you tengok kat sini, uh, deploy a web server using Oracle Cloud ni. Tapi ni forum. Assignment saya letak di SPB ya. So kalau untuk assessment subjek kita ni, you all kena masuk dekat SPB ya. You kena masuk SPB Uniza Edu Mind. Okay, so login dia sama macam Clip. Okay, cuma dekat sini semua assessment akan kita buat di sini lah, termasuk test ke, final exam ke, semua akan buat di spb.uniza.edu.my. So, bila you masuk, you akan nampak kursus yang you all daftar saja. Kursus yang you tak daftar tak akan keluar kat sini. Okay, contohnya kursus kita ni. Okay, kalau you buka kursus kita ni, you akan nampak satu assignment yang saya sudah enable, yang lain saya masih hide. Kalau you buka ni, project demonstration ni adalah projek untuk you all kena buat web server menggunakan Oracle Cloud. Okay, so arahan dia simple je. Sebelum ni you all dah buat RSS News yang API tu, buat guna server sendiri ataupun ada yang guna Fit Cloud tu. So selepas ni you kena migrate sistem tersebut ke dalam web server sendiri. So setiap orang kena buat web server sendiri menggunakan cloud. So basically yang ni you tak perlu jawab pun Basically you akan jawab automatik, you akan jawab ataupun you kena tunjuk lah, kena tunjuk dalam video. You kena tunjuk macam mana you set up dan macam mana you settlekan masalah yang ditimbulkan di sini. Okay. Ni dari segi firewall, ni dari segi HTTPS, macam ni nak setting, dan kalau keluar error ni macam mana you buat. Dan macam mana you nak hostingkan file ni, nak transfer file ni ke dalam server, dan macam mana you nak change. Bila you nak upload file tu dia ada limitation, macam ni nak change limitation tu daripada 2 MB default kepada more than 2 MB. Okay. Kemudian you kena buat dua hosting dekat satu server tu, dua hosting dengan dua domain dengan dua domain. You kena ada URL yang berbeza. Okay, so you kena record semua tu and then submit. So ni maka dia based on ni lah. Kalau you tak ada solution, contohnya tak buat untuk deployment of web file, macam mana nak hantar file ke dalam you punya cloud tu, you tak ada dalam solution dalam video tu, kosong lah macam ni. Alright. Cuma ni saya boleh decide lagi, tapi dia kemungkinan dalam masa seminggu selepas raya dah kena submit. Okay. So, kalau you tengok dekat sini, dekat klik balik, dekat deployment ni ada satu video yang ni last sem. Dah ada video pun untuk you set up cloud tu. Mari ni kita tunjuk dan mungkin boleh buat sama-sama terus lah. Okay, so untuk set up cloud ni, yang pertama you kena ada account. Yang mana saya dah minta semua orang untuk register tu. You log in guna account masing-masing. So first dia kena log in, kena masukkan cloud account name. Okay, ini dalam you punya email dia kot untuk yang registration tu. You klik next. Okay, and then continue. Dan di sini masuk login untuk cloud. Make sure ni Oracle Cloud. Dia ada dua cloud ni. Oracle ni dia ada satu Oracle Cloud, satu lagi Academy. Academy tu macam you nak access tutorial dia lah. Tutorial untuk produk-produk Oracle. So ini Oracle Cloud ni kita boleh guna service untuk kita create cloud kita sendiri. So you kena login menggunakan account yang sudah diberi. Dan register. Okay, bila you dah login cloud tu, automatik dia akan keluar yang ni lah. Okay. So basically kita akan
fokus di banyak produk ni, so kita akan fokus untuk virtual machine saja. Virtual machine maksudnya dekat cloud ni kita nak set up satu server. Kita nak set up satu PC baru. PC tu akan jadi server untuk kita guna untuk buat web server sistem kita. Okay, kalau you tengok ni, you akan nampak kat atas ni dia ada trial berapa ringgit je. Singapore dollar ni kan berapa ringgit ni. Semua ni dia ada yang jenis berbayar. So, kalau macam yang ni free lah. Kalau ada ni always free eligible ni maksudnya sentiasa free. Macam yang lain-lain yang tak ada tulis tu, dia akan tolak daripada yang ni. Ni pun dia bagi free tapi trial sebab dia akan tolak dia punya duit kat sini. Duit tu dia bagi free lah selama setahun. Kalau you tak guna, dia akan habis lah. Tapi yang always free ni, you boleh guna sampai bila-bila. Okay, macam nak create ni, database dia, dataware, ni store data ni free semua. Okay, so kita pergi dekat sini, long resource ataupun kalau you pergi dekat compute ni, compute lah untuk, dia ada ni produk-produk dia lah, dia ada untuk storage, networking, Oracle database, analytic ni banyak yang berbayar. Kalau you buka compute ni, okay, so ini kalau dah ada running, dia akan tunjuk lah overview tentang kita punya machine yang tengah running. So saya dah ada satu, so saya akan buat satu lagi. Pergi dekat instant, so kita create instant lah. So kau tengok ni saya dah running satu server. Okay, dah ada satu running. Dan kita create satu baru lah. So semua kena create dan kena record lah. Tapi untuk latihan ni you boleh create lah. Nanti you boleh delete je. Kalau you dah buat ni pun, in fact you boleh delete balik lah. Okay, boleh delete. Okay, boleh terminate. Lepas tu dalam beberapa hari kita boleh delete. Okay, so compartment ni tempat kita nak create ni macam tempat server kita duduk lah. Basically ambil lah yang first tu. Okay, so dia boleh create instant. Klik je dekat sini, create instant. Dan kita letak nama ke server kita. Okay, saya letak server. Nama server kita ikutlah. Be anything. Yes, dia ada placement ni, tempat kita nak create ni dekat mana. Semasa kita register tu basically dah ada default dia lah. Kita maintain lah default tu. Ini yang penting adalah image and shape. Image ni maksudnya OS lah. So, OS apa yang kita nak install lah. So yang ni kita edit. Okay, kita change. Default dia akan bagi Oracle Linux tu. Okay, so dekat bawah ni. Bila kita klik tadi tu. Okay, klik change image. Saya tak nak guna Linux 8 Oracle ni. Saya nak guna Ubuntu. Okay, loading kat bawah ni dia akan keluar senarai OS yang ada. Okay. So sekarang ni dia bagi yang ni. Kau tengok ni semua OS ni free. Windows ni tak ada free ya. So dia akan tolak daripada ni lah. Bila kita guna ni dia akan tolak. Okay. So kita ambil yang ni ya. Ubuntu. Ni version dia. Kita ambil yang latest. Minimal ni maksudnya OS sajalah dia install. Dan kalau ada nak install benda lain, install sendirilah. Kalau yang ni dia dah ada pre-install beberapa software dia lah. Okey, itu saja. Dan select image. Kita dah tukar kepada Ubuntu 20.04 version dia. Okey, kemudian shape pun penting juga. Shape ni kita nak tentukan kita nak guna CPU apa. AMD ke, Intel ke, dan lain-lain ni. Dan juga kita nak ada RAM berapa. So, contohnya ni 1GB RAM. Dan ni bandwidth network dia. Ni network card dia. Okay. So ini ambil je yang always free eligible ni. Okay. Kalau yang lain
tak ada tulis always free ya. Maksudnya mungkin dia akan expired. So you kena bayarlah kalau nak guna. Kita ambil yang free ni. Select ship. Sekejap saya nak tukar satu lagi. Intel lah. Saya nak ambil Intel. Okay. Intel ada pilihan yang ni. So kita ambil yang ni. Dan kita boleh customize memori yang kita nak. Ini 16GB RAM kita. Okay, dan network card 2 dan network bandwidth 1GB per second. So nak adjust kat sini lah. Kan, select shape. So saya guna yang ni, virtual machine. Virtual machine ni maksudnya bukan physical machine lah. Ialah virtual machine. Kalau physical tu lain pula. Kita guna virtual machine, CPU 1 dan 16GB memori. Boleh lah. Dia tak sama lah pilihan yang ada tu. Saya mungkin ada yang ni saja sebab saya dah guna. So dia contohnya CPU tu saya dah ada guna untuk mesin lain. Jadi dia kurang lah kat situ. Okay, yang lain okay. Satu lagi SSH key ni ya. SSH key ni adalah untuk membolehkan dia macam password . Kita nak masuk virtual machine yang kita dah create tu, PC ataupun server yang kita dah create tu, menggunakan SSH key. Okay. Saya guna password lah, tapi password dia tu dalam bentuk file. Dia bukan dalam bentuk yang kita type. Dia dalam bentuk file. Okay, so untuk mula-mula ni server kita memang kalau nak access kena guna key ni, kena guna file ni. So kita download lah file ni, save private key ni. Okay, dia dah save. Okay, public key pun kita save lah semua ni. Okay, sebab nanti dah tak ada lah tempat untuk kita download file ni. And then boot volume. Volume ni maksudnya hard disk lah. Kita tengok default dia yang ni 46GB hard disk kita. Yang tadi yang 16GB tu adalah RAM. Okay, so ni hard disk. Kalau you nak tukar, klik kat sini. Letaklah berapa gig yang kita nak. Okay. Yang dibagi free ni 200GB . Maksudnya kalau kita dah ada, saya dah ada satu virtual machine yang running, dah guna 100GB. So ini saya boleh guna 100 lah. Ini untuk demo je, saya ambil default dia. Okay, so itu saja dan terus create. Dia akan createkan virtual machine untuk kita. Tunggu sampai kotak ni jadi hijau . Kita tengok ni warna hijau ni dan dia tulis running . Maksudnya server dah ready untuk kita guna. Okay, dan kita nak access kita punya server ni ataupun virtual machine ni, dia bagi satu public IP. Maksudnya virtual machine kita ni boleh access daripada mana-mana yang ada connection internet menggunakan IP ni. Okay. So sekarang ni dia dah running dan kalau kita nak access kita boleh guna IP ni . So biasanya untuk kita access kita punya server ni, kita akan gunakan satu lagi tools ataupun application ni namakan Putih . Putih ni macam remote lah. Okay, macam remote sebab PC kita tu ataupun server kita tu dia running virtual machine dekat Oracle Cloud. Jadi bukan dekat tempat kita. Jadi kita nak access Oracle Cloud tu kita kena guna software yang boleh buat remote lah. So biasanya kita guna Putih lah. So guna Putih. Ataupun kalau Windows, kalau kita buat virtual machine tu Windows, kita guna remote desktop connection lah. Tapi ni Linux biasa kita guna Putih, so you boleh download Putih ni, download Putih. Dan satu lagi you kena download Putih Gen . Putih Gen. Sebab kalau you download Putih saja, bila kita nak masuk, dia akan minta SSH . Okay, ni saya dah download di Putih . So saya nak access server saya menggunakan IP tadi . So kita tengok IP dia adalah yang ni . So copy.
yang kita letak dekat kita punya ni ya. Okay, so bila saya cuba open, okay, the server host keys not cache ni baru-baru yang keluar ni, accept ya, accept. So default kalau kita install Ubuntu, login dia adalah Ubuntu jugalah. Okay, tapi sekarang ni dia kata authentication method untuk virtual machine kita ni mesti menggunakan key ni. Tak boleh nak masukkan password, so kena guna key. So key tadi kita dah download, tapi kalau putih dia tak support key ni. So kita kena download satu lagi PutihGen PutihGen. Okay, so you download lah PutihGen ni. Okay. So, saya dah download. So kita kena convert key daripada virtual machine ni kepada Putih punya private key. Okay. So kita nak convert dulu. Belum boleh masukkan private key tu ke dalam Putih. So kita guna PutihGen untuk convert ataupun untuk tukar virtual machine punya private key kepada Putih. So kita buka PutihGen dan ambil conversion import key dan kita cari file private key tadi ya. Bukan public ya, yang private key tadi tu. Okay. So buka je file tu, dia akan keluar macam ni. Kita ambil save private key ya. Sebelum tu yang ni ambil SSH1 RSA. And then parameter make sure dia version 2 Okay. Takut nanti tak support lah, putih lama dia tak support. Okay, kat sini dan save private key ya. Maksud dia akan convert ini jadi private key. Yes, and then kita serah ni .ppk ya. So untuk Putih punya private key. So ini saya buat server. Dah save. So macam mana kita nak masuk ke server tadi? Kita buka balik Putih. Kita pastekan IP public tadi, virtual machine. So Putih nak key dia nak masuk ke mana, kita pergi dekat sini, dia ada connection ni kat SSH, kita expandkan dia dan dia ada AUTH ni, authentication, and then bawah ni dia ada private key 5 for authentication. So kita pilih yang kita dah apa tadi tu, kita dah convert tadi tu. So ini yang kita dah convert tadi daripada virtual machine, kita dah download key dia dan kita dah convert menggunakan PutihGen. So ini adalah kita dah convert tadi, so kita open je. Okay, so sekarang ni dah ada, dia akan submit sekali file private key ni. So kita boleh pergi kat session. So kat sini boleh terus open lah. Kalau ni nak save ni, boleh tulis nama lu. Test and then save je lah. Supaya next time you tak perlu nak ingat dia punya apa ni, dia punya IP ni. So just open. So klik Ubuntu. Okay. So terus boleh masuk server kita. So ni server lah. Ini server dia server Linux lah. Server Linux. Saya besarkan tulisan sekejap. Okay, so kita dah masuk server Linux. Okay, kalau you rasa okay nak guna private key file tu untuk login, so tak perlulah register user. Tapi kalau you nak buat satu user yang tak perlukan file tu, tapi login dia, dia masukkan username dan dia masukkan password. Yang tu you kena add user lah, kena add user. So saya tunjuk macam mana you nak add user supaya you tak perlu guna dah file private key tu. Basically private key tu dia untuk security lah. Maksudnya kalau kita password ni orang boleh hack kan, orang boleh agak-agak dan dia boleh try. Jadi kalau kita guna file SSH tu dia very secure lah. Cuma security ni kadang menyusahkan lah. Kalau kita pergi mana-mana file tu tak ada kat kita, susah lah kita nak masuk. Jadi kita create satu user.
Sebelum tu ni bila kita login ni dia tak jadi admin lah. Jadi untuk kita jadi admin, sebab kita nak add user, jadi kita kena jadi admin. Kita type sudo su. Okay, so dia jadi root ni admin lah. So, sekarang kita dah jadi admin dan kita boleh create user. So arahan untuk create user adalah add user and then letak nama user tu. So, saya letak nama user. So letakkan nama user ni Suhailan. So lepas ni saya tak nak login menggunakan Ubuntu, saya nak login menggunakan Suhailan. Okay, so dia dah create. So dia minta password lah. So apakah password ni? Kita provide lah password tu untuk user baru tu. Ni detail dia pula tak nak letak pun boleh, nak letak pun boleh. Tak nak letak just enter and Y. Yes. Okay, so kita dah ada satu user. User Suhailan dan kita nak add user ni sebagai admin Ni baru kita create user tapi dia bukan admin. Kalau nak add dia sebagai admin, arahan dia adalah user mode -a g group then kita buat sudo. Okay, maksudnya kita nak add user ni yang boleh buat sudo. Sudo ni nak jadi admin macam tadi kita buat sudo su, maka kita boleh jadi admin kan. Jadi kita nak add user Suhailan ni supaya boleh guna sudo. Jadi kita guna arahan user mode -a g sudo dan letakkan nama user tersebut. Okay, so sekali ni Suhailan tu dah boleh buat sudo lah. Secara automatik dia adalah admin lah bila dia boleh buat sudo. Okay, satu lagi, dia still server ni tak support kalau kita nak buat password sebab default dia memang dah setting mesti guna authentication dia mesti menggunakan private key file. Jadi kita kena tukar iaitu supaya kalau Suhailan ni masuk dia tak perlukan private key file tu Jadi kita kena adjust sedikit configuration dia. So kita type nano. Nano ni macam kita nak buka file dia. Kita nak config ni dia simpan dalam satu file. Dan file tu kalau kita nak edit file tu kita guna nano kalau dalam dalam Linux ni ataupun Ubuntu kita guna nano. Okay, type nano dan file tu location dia dekat /etc ssh_d_config. Itu nama file dia yang kita nak bagi user ni masuk tanpa memerlukan private key file. Jadi kita buka file ni, kita adjust file ni. Nano tu macam tools lah ataupun editor. Jadi kita boleh guna nano, boleh guna VI, boleh guna banyak lagi lah editor. Saya biasa guna nano. Okay, so ni dah buka file tu. So kita pergi bawah sekali. Okay, bawah sekali ni, dah bawah sekali lah. Scroll je gunakan arrow tu. Then kita type mesh. Besar user. And then nama username kita nak bagi access menggunakan password tanpa memerlukan dia gunakan private key file. So ni user tersebut. Enter dan tekan tab. Kita buat kat sini password authentication. Yes. Maksudnya kita macam tadi Ubuntu dia tak perlu password kan sebab dia dah ada private key file tu. Tapi yang ni untuk Suhailan ni kita kata dia kena authenticate menggunakan password. So arahan dia adalah password authentication. Yes. And then seterusnya kita buat so macam ni dia nak providekan password tu dia melalui keyboard bukan melalui file. So kita buat keyboard interactive authentication. Yes. Okay. So ni editor, so dia tak adalah menu untuk kita klik-klik kat sini. Cuma dia ada shortcut dia untuk save file ni. Kita dah buat modify ni. Untuk save file ni, kita tengok sini bawah ni dia ada shortcut dia. So ni untuk write out tu untuk save lah. So kita buat ni control ni maksud control. So control and then O. Dan dia katanya nak rewrite ke file ni. So yes, kita nak save balik dengan yang baru ni. And then dah save tu kita exit lah. So exit dia adalah control X. So kita tekan control X so dia exit.
Okey, so saya exit ni saya login sebagai Ubuntu menggunakan private key. So saya nak login menggunakan user baru ni, exit. Okey, exit semua. Kita buka balik putih dan kita load yang ni. Okey, server ni kita load, open. So setiap kali kita load, kalau kita nak guna private key mesti kena masukkan private key lah. Bila ni dia dah save lah. Okey, ketika saya buat yang baru. Copy balik kita punya ni, public IP ni. Paste and then open je. Okay, so ni saya tak masukkan private key ya. Dan kita login sebagai Suhailan. Oh sorry. Ada satu benda kita tak buat tadi. Lepas kita dah change config untuk user tu masuk tanpa private key, kita kena restart dia punya service dia. Dia kena masuk balik sebagai yang menggunakan file tadi tu. Okay, make sure dia ada. Open. Dan kita masuk balik sebagai Ubuntu. Sudo su sebagai admin dan kita kena restart lah. Restart service ssh restart. Jadi yang kita ubah tu ssd_config kan. Jadi dia dah ubah tu kena restart ssh tu. Bukan server, service ssh restart. Okay, bila dah restart tu kita exit dan kita cuba masuk balik sebagai Suhailan. Tak perlu masuk balik menggunakan Ubuntu tu. So ni paste public IP tu, open. Masuk sebagai Suhailan. Dah dia minta password password, make sure you ingat lah password tu. Okay, sudah masuk tanpa menggunakan private key 5. Dia nak tanya setakat ni. So, setiap orang nanti kena record lah ni. Cuma jangan record yang salah-salah, yang saya buat salah-salah ni untuk you all belajar kan. Nanti you buat salah, you tahu kat mana. So, you kena buat skrip lah. Maksudnya step 1 buat apa, step 1. Jadi, you punya video nanti nampak smooth lah. Okay, so one dah masuk ni. Kita kena install, yang pertama kita nak install web server. Di sini PC ataupun server kita dah running. So, yang pertama kita nak install web server supaya kita boleh run web dekat kita punya machine ni. So arahan dia adalah sama juga macam ni. Saya kena jadi admin dulu, sudo su arahan dia jadi admin. Jadi akan minta password. Okay, saya clear dulu. Okay, so dah jadi root. And then kita install web server. Web server yang kita akan install adalah Apache. Arahan dia adalah apt install Apache 2. Ni Apache 2 ni maksudnya untuk Ubuntu. Web server dia kita menggunakan Apache. So enter je. So yes, enter. So dia akan install Apache 2 Ubuntu. Tapi sebelum tu sepatut kita kena buat apt update lah. Tak apalah. Alright, so dia nak install semua tu. Jadi seeloknya selepas kita mula-mula fresh install tadi tu, kita kena erat arahan ya, apt update ya. Supaya dia update semua software-software dengan yang terbaru. Okay, baru kita run yang service apt install Apache 2 tadi tu. Itu kita install Apache dan kita nak install, kalau nak install database ataupun sebelum kita install database, kita install PHP dulu. Okay, apt install PHP. Kalau you tak ingat, you just Google Ubuntu install PHP 8. Macam mana nak buat. So dia akan beritahu. So make sure you pilih version tu. Version tu make sure you tadi 20. So make sure yang you tengok tutorial tu dia adalah version yang sama. Kalau tak dia akan jadi error. Jadi nak install ni dia suruh buat apa. So kita copy je lah. Copy je arah yang dia beri ni. Copy yang ni and then
kat kita punya putih ni nak paste macam mana, nak paste dia adalah kita right click kita buka yang ni, kita right click. Lepas tu dia paste. So enter je. Okey, dan kita copy arahan kedua. Copy, nak paste dekat putih, right click saja. Dia akan paste dan enter. Kemudian dia suruh install ni, ni dia suruh buat update dulu. Supaya dia download file-file sebelum dia install. Okay, ni tadi kena tekan enter baru dia download file-file tu. Okay, dan kita buat update. Okay, kemudian install yang ni ya. Install, right click, enter. Okay, so kita dah install PHP 8 dah dalam kita punya web server. Version PHP ni penting sebab contohnya kalau you guna Laravel yang version tinggi version 9 ke, dia perlukan PHP 8. Tapi ada juga kalau you download sistem-sistem yang lama, version PHP 8 ni akan jadi error. Jadi kena tahulah kalau you ada sistem-sistem nak running tu, PHP apa yang kena run So bila kita dah install PHP ni, kita kena restart Apache Restart Apache, service, Apache 2, restart. Alright. Ini detail ni, ini boleh follow je tapi saya tak nak pergi detail ni. Okay, so dah habis lah. Basically kita dah ada Apache running ya. Okay, dah ada Apache running kat sini. Boleh tak kita access ni daripada web daripada web. Okay, sebelum tu saya tunjuk dulu kita install dulu application lain. Contohnya apt install MariaDB server. Ni untuk MySQL lah. MariaDB. Jumpa ataupun MySQL lah. MySQL server. Okay, kalau tak ingat, Ubuntu package 20 install MySQL. Tapi untuk assignment rasanya tak perlu guna MySQL lah. Tapi kalau you nak guna ni untuk buat projek ke FYP ke, you boleh gunalah. You kena buat macam ni MySQL dash server. Okay, so dia akan install MySQL. Tu cara-cara install lah. Kalau you nak install apa lagi application yang ada, search lah dekat Google tu. Sebenarnya kita nak access, kata sekarang ni dia dah running kan. Kita nak tahu Apache kita tu dah running ataupun belum. Web server kita dah running ataupun belum. Dia ada command dia. Tunggu yang dia settle sekejap. Okay, command untuk kita check Apache tu running dan tak ada error adalah kita check service Apache 2 status. Okay. So kita tengok sini di hijau ni okey lah, dia running lah. Okay, dia running. Maksudnya web server ni running. Cuma boleh ke kita access daripada ni nak keluar ni. Enter tak jadi apa, tekan Ctrl C Ctrl C. Okay, Ctrl C. So dia akan keluar lah daripada status Apache ni. So kita dah ada IP ni. So sepatutnya web server ni dah running. Suppose kalau kita masuk daripada website ni HTTP 168 ni menggunakan IP, sepatutnya kita dah ada lah web server tu yang default dia. Okay. Tapi dia ada error sini, dia tak boleh masuk. Okay, dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab dia ada firewall. Firewall tu dia block daripada orang luar access server kita. Jadi kat mana nak adjust firewall tu, okay, so pergi macam Windows lah. Windows pun ada firewall kan. So dia untuk protect orang luar masuk PC kita lah. So firewall tu. So kita nak adjust firewall dekat cloud ni. Kita pergi balik dekat kita punya cloud ni. Pergi di bawah ni dia ada subnet ni lah. Pergi kat subnet ni. Okay. Ni security list ni. Kita guna yang default ni, kita adjust yang default ni.
Kita buka je default security list ni. Kita tengok port yang dia ada adalah okey. Oh, ni dah ada port 80. Port 22 so boleh masuk port 22. Port 80 ini dia dah create so tak perlu create lah. Ini sebab saya punya setting ni saya dah buat untuk yang PC saya satu lagi. Virtual machine yang saya dah set up tu, jadi dah ada lah. So you all mungkin ada satu je. Okay, so you kena add lah. Kalau tak ada yang nak yang ni untuk running dekat browser ni kita guna port 80. Kalau HTTPS kita guna port 443 443. So, kita kena enable firewall tu. So asalnya dia tak ada ni. So kalau you nak enable, you pergi kat add ingress dulu. And then sini buat je 0.0.0.0/0. Ini boleh buat port 80. So ini pun 80. Okay, and then add lah. Ni untuk allow port 80. So add lagi untuk allow 443 untuk HTTPS lah. Okay. Ni untuk add. Kena you add lah. So you akan nampak macam ni lah. Okay. Ni port 8080 pun you kena add juga. Ini untuk next nanti you akan ada lagi satu project nampak menggunakan web swing ya. So boleh add lah. Boleh strictly you configure terus lah, add je yang ni 80 443 80 80. Okay, selain daripada ingress ni you boleh juga letak dekat egress ni. Okay, port 433 dan port 80. Ini port all. All ni dah tak perlu lah kalau ikutkan ini. So ini firewall dia. Cuma kalau ikutkan firewall ni dah okey. Dia dah allow port 433 dan port 80 dia dah allow. Tapi kenapa masih belum ni keluar ni, the connection has time out. Ini kerana dalam kita punya server tu, kita punya server ni putih ni, dia ada firewall sendiri. Dekat OS ni sendiri ada firewall dia. Okay, ini dekat cloud kan. So dekat cloud kita dah setting firewall network dekat cloud tu dah okey. Macam PC lah. PC ada firewall. Network Uniza tu pun ada firewall. So yang kita adjust ni macam network Uniza lah. Okay, kita adjust ni allow port 80 443 ni network Uniza. So dekat PC pun kita kena buang lah yang firewall tu. Basically dia bukan firewall lah. Dia boleh kata macam tu lah. Dia adalah IP table. So kalau you belajar networking you lebih faham lah. So kena adjust dekat server kita ni. So kita go back kat putih ni server kita. So file kita boleh adjust adalah nano/etc ni location file tu ni IP table words tu dia ada IP tables words kan words IP tables. Okay, saya tak ingat dia punya tu. Tengok kat video yang lepas mana IP table dia. Dah masuk domain. Ni kita dapat etc IP tables etc IP tables. Di sini nano/etc IP tables. IP tables slash ambil rules v4. V4 tu dia ada IP4, IP6 So kita nak yang v4 sebab kita access ni menggunakan IP4 ni, IP4 yang ada 4 ni. So IP4.
Dia ada IP6 yang ada 6 lah. Dia adjust yang ni semuka. Basically kat sini lah, kalau you pandai adjust, you adjust lah. Tapi kalau you rasa tak confident nak adjust, so comment je ni, just comment. Ataupun kalau nak delete ni, you tekan Ctrl K, dia akan delete satu line. In case ni saya komen dulu, komen yang ni. Komen. Orang belajar network dia faham lah ni. So biar ada yang tu je. So kita save, Ctrl O, write out, Ctrl O, enter, and exit. Okay. Lepas tu kena restart sebenarnya. Okay. Komen. Ya, kita tengok. Nama application tu saya tak ingat untuk restart. Okay, restart IP tables lah. Okay, restart IP tables. So, service, restart. Restart nama application dulu, baru restart IP tables. Restart. Right. Kita refresh yang ni balik. Okay. Okay. Macam lama je. Okay, belum lagi berjaya. Saya komen semualah, tengok. Okay, service seperti restart. Okay, orang lambat dia tak payahlah dah. Kita check balik networking kita ni. Okay, ni running. Ya, mungkin dekat sini kot network security group. Kan.
Dan ini link ni adalah software untuk kita macam browser tapi dia text based lah. Saya nak try dulu tengok dekat localhost jalan tak. Okay, localhost dah jalan. Ini biasa network lah ya. Untuk setup network tu mungkin dia ada tambah security lah kot. Request time out. Ya, saya tengok server yang saya dah running tu. Cover DNS. Pause. Okay, saya ulang balik ya. So kita maintain ni server yang rules ni. So make sure you uncomment balik, make sure dia balik asal. And then search ni ya, search allow traffic in IP table. So run command ya. So maksudnya copy je ni. Copy, Ctrl C dan dekat putih add lah. Okay, so you buat ini. Nama dekat yang ni, copy ni untuk port 4443 untuk HTTPS. Okay. Lepas tu run kat sini dan last kali service IP table save dan you kena restart Okay, run yang ni last kali kemudian kena restart IP table ni. Service IP tables table restart. Okay, bila dah run semua yang tadi ni, semua ni dah run, kita restartkan IP tables tu. Alright, dan bila kita refresh ni boleh masuk lah. Cuma ni kita masuk tanpa HTTPS. Okay, sebab tu dia ada, ini dia slash lah kalau kita buka kat sini. Okay, kalau kita, ini dia adalah sebenarnya HTTP je. Okay, kalau nak buat HTTPS, dia tak configure lagi server kita untuk HTTPS. Dia error lah. Okay, dia tak jumpa sebab kita belum set up untuk HTTPS. Okay. Sebelum tu, HTTPS kita akan buat selepas ni. So, sekarang ni macam ni kita nak buat ni, nak guna domain ya. So, kita nak buat domain. Sekarang dia tengok tadi error issue yang saya tunjuk tadi tu macam mana nak selesaikan sampai keluar page ni. Itu ada dalam soalan. So, make sure dalam video nanti you tunjuk macam mana you selesaikan. You boleh refer lah yang saya dah buat tadi tu. Okay, so sekarang ni kita nak point ini menggunakan domain. Instead of kita guna IP ni, kita nak gunakan domain. Contohnya saya nak guna
suhailan.onthewifi.com. Okay. And then dia point ke server kita ni. Okay, ke server ni. Ini nak buat ni. So, DNS ni kita panggil domain lah, ataupun DNS. Domain ni dia store dekat DNS lah. So, domain ni kita kena bayar. Kena bayar. Kalau nak dapat domain ni, .com ke .my kan kena bayar. So, ni domain hosting. Okay, ni paling murah. RM30 setahun. Okay, ataupun RM4 sebulan. Okay, so kena bayar. Tapi ada yang free. Yang free, kalau you nak free, you pergi dekat website ni, no IP. Okay, register sini. Kena sign in. Password pula tak ingat. Password. Tu juga. Apa dah password dia? Okay, dah dapat masuk. Kalau you kena register baru lah. So, kalau tengok kat sini, bila kita masuk tu, dia buka dashboard. So, kat sini kita boleh add hostname yang kita nak tu. Contohnya, Suhailan. Okay. Tapi domain dia ni, dia dah fix lah sebab ni free kan. Yang kita boleh pilih yang free ni dekat sini lah. Ni yang free ni semua ni. Op2.org. Depan ni kita boleh tulis sendiri. Tapi domain ni, follow lah yang dia dah bagi free ni. Okay, kalau nak bayar, you boleh dah bayar. Saya ambil ni, onthewifi.com. Hostname limit reach. Okay. Ada 3 hostname. Kita buka balik tadi hostname tu. Ada add tadi, saya tekan enter dia add. Ini suhailan.ddns lah. Modify. Kita guna yang ni, suhailan.ddns.net. So, kita tengok kat sini, ni adalah domain dia. Tapi kita nak point IP kepada server kita ni, server lain. So, kita nak point IP kepada server yang ni. So, ni IP dia, kita copy. So, dekat ni, suhailan.ddns.net ni, kita modify kepada IP cloud kita. IP je. So, update hostname. Okay, so bila saya buka suhailan.ddns.net tu, ddns.net. Okay, tapi biasanya dia ambil masa sikit lah untuk dia update ni, DNS ni. Okay, ni dah okay. Takut sebab dia bagi yang percuma 2 je. Okay, dah. Okay. Kita masuk suhailan.ddns.net. Okay. Anda tu kena tunggu sedikit lah sebab dia nak update lah kita punya record tu. Okay, so dah masuk menggunakan suhailan.ddns.net. Di point page ni ya. Alright, so kita explain sikit tentang web server. Web server yang kita install tadi tu Apache. So kalau dalam Windows biasa kita guna XAMPP kan. So, dalam Ubuntu ni
Dia bukan XAMPP tapi kita install salah satu di Apache. So untuk kita access file dia dekat mana, dia berada dalam folder cd/etc Apache 2. Dalam folder ni, dalam folder etc dan folder Apache. So sini file-file dia. Okay, cuma ini untuk setting Apache lah. Untuk file web kita, kalau kita nak tahu dia berada di mana, kita boleh tengok dekat sites available ni ataupun site enable ni. Kita masuk dekat sites cd site enable, kita masuk folder tu list. So dia ada file default ni, configuration ni, kita buka nano 00. Okay, so kita tengok kat sini dokumen root dia. So dia berada dekat dokumen root dia var www html. So ni tempat yang dia letak file tu lah, basically yang ni lah. File ni berada dalam dokumen root ni. Di cd/var/www/html. This, so kita ada satu file index tu, iaitu yang ni lah. Okay, so kalau saya buka, saya remove file tu lah, remove index.html. Okay, so kalau saya refresh ni, dia tak jumpa lah. Okay, dah saya buat satu file baru, nano index.php. Dah saya buat h1. This is filelan.ddns.net. /1. Save, Ctrl O, Enter, Ctrl S. Bila kita refresh ni, so ni website kita. Okay. So ini tak secure lagi sebab tak HTTPS. Untuk buat HTTPS, kita kena set up lah dekat web server kita tu, dekat Apache. Kalau ni dia tak dapat masuk lah. Dapat masuk sebab kita belum set up. Okay. Unable to connect. So untuk set up enable HTTPS dekat web server, ini pun kalau tak ingat, you search je Ubuntu enable HTTPS Apache to Ubuntu enable. Okay. Tengok dia tutorial dia tu. Tapi make sure version tu sama. Version OS tu sama. Okay. Biar dulu. Ini ambil how to configure Apache supaya dia support HTTPS. Yang pertama, kena buat yang ni. Copy. Dan paste dia dekat sini. Enter. Dia suruh restart. So kita restart lah. Restart. Boleh guna arahan ni pun boleh. Okay. Tapi saya biasa guna service Apache to restart. Okay. Okay. Then yang ni pun dia run lah semua tu, run je. Okay. Run satu-satu. Okay. SSL param. Tak ada, biar je. Ni kalau kita nak enablekan website kita tu dengan virtual host untuk SSL ataupun HTTPS. Sebelum tu, kita masuk folder configuration untuk Apache ni. Kita masuk bawah sites available, sites available. List, tengok file yang ada dalam tu. Dia sebelum ni ada yang satu je, 00 default.configuration. Ni untuk port 80 lah. Kalau saya buka file tu, nano 00. Ni port 80, ni port 80. Ni setting port 80. Sebelum ni belum ada file ni. Yang ni belum ada. Lepas kita run command-command tadi, baru dia ada default.ssl. Tapi kita belum enable ni file ni. Kalau saya buka file ni, nano default. Tengok ni dia adalah port 443. Barulah yang ni dia boleh access. Tapi kita belum enable,
Okay, so nak enablekan file default ni, dia mesti berada dalam sites enable ni. Kalau kita buka folder sites enable tu, sites enable tadi, sites available so, site enable list. So kita tengok baru ada satu baru, iaitu port 80 baru. Yang default SSL ni belum masuk dalam dalam site enable ni. Jadi nak enablekan dia bersama ada kita copy yang ni masuk ke dalam folder site enable ataupun just run command dia ni. Okay, run je command ni. Run command ni. And then kita restart server kita Apache 2 restart. Okay, kalau kita list kat sini so dah ada dua file. So maksudnya dah ada configuration untuk port 80 dan dah ada configuration untuk port 443 iaitu HTTPS. So kalau ikutkan ni dah running lah. Kalau HTTPS ni sekarang ni tak boleh nak connect. Kita dah restart server tadi tu. So kita run again. So dapat lah. Cuma dia kata not secure. Sekarang ni dia boleh connect. Cuma dia kata not secure. Sebab HTTPS pun dia kena register dan kena bayar. Tapi kalau macam ni dia dah secure lah. Maksudnya dekat server kita dah secure. Tapi tak tahu. HTTPS ni dia kena register kan, dia ada satu syarikat lah yang akan validate maksud server tu betul-betul secure. So sekarang ni kita tak register, so dia akan keluar macam ni. Kalau kita nak masuk juga, kita dekat advance ni, kita kena accept lah the risk. Tapi kalau nak register, dia kena bayar. Kita tengok dekat hosting dia ada hosting SSL. Okay. Ini free ni sebab kita beli dengan hosting dia. Biasanya kalau kita ambil asing kena bayar dalam RM50 setahun. Tapi ada juga yang free, macam mana domain tadi ada free. So yang ni pun dia ada free . So kita boleh guna certbot lah, certbot. Ni free punya untuk jadikan, maksudnya certbot ni syarikat ni yang akan validate kita punya HTTPS ni. Certbot. Nak guna ni, you pergi kat sini, certbot instruction. So tengok my HTTP website is running. Nama software kita. Nama software web server kita Apache under Ubuntu 20. Okay, so dia akan beritahu kat sini apa yang perlu kita buat adalah sebab ni lah, kalau you follow ni senang lah, tapi saya nak buat secara manual . Okay, so you follow je lah ni, follow ni. Kalau you tak nak follow macam ni, boleh buat secara manual. Itu pertama kena install dulu certbot tu. Pt install certbot. Yes. Okay, kita dah install certbot dalam server kita. Kalau you bayar tu dia akan bagi license, dan license tu you kena add dekat Apache tu. So sama juga, proses dia sama macam saya buat dengan yang free ni, certbot ni. So certbot, just run je certbot tu. Okay, dia kata certbot does not know how to automatically configure the web server on the system. I will still can get a certificate for you. Run certbot cert only . Ni kita nak buat manual . Kalau tak nak buat manual, rasanya guna certbot Apache . Tak apa, jadi. Dia adalah arahan yang tadi lah. Saya tak nak tengok itu. So kita guna arahan ni certbot cert only . Certbot cert only. Certbot cert only. Okay. So kita letak file ni. So dia nak create license lah ni. So nak create license, dia tanya nak letak kat mana. Ambil yang nombor 2 tu . Kita letak cert tu dekat nombor 2 dalam web directory. Okay. Letaklah email kita. Sebab nanti dia ada expired kan, dan dia akan notify dekat bila setahun ni dia akan expired, dan dia akan notify lah supaya kita boleh renew. Renew ni just command, run command saja. Okay, agree. Yes. No pun tak apa. So ni domain kita yang ni. So yang ni kita nak register sebagai HTTPS.
suhailan.ddns.net. Okay, so dia tanya web root bagi Suhailan ni, file ni duduk dekat mana dalam server kita. So di dalam /was dalam www dalam html file server saya ni kan. Alright, enter. So dia akan buat certificate. So ini dia dah buat dah certificate ni. So ini kita kena letak dekat kita punya Apache setting. So nanti bila dah tu kita just run command je about renew bila dia dah expire nanti. Biasa setahun lah. So sekarang ni dah ada ni, saya copy dulu kat sini. Satu yang ni. Letak dekat notepad dulu. Bagi kita nak letak dalam file Apache nanti. Okay. So kita buka file Apache, kita nak letak license ni, certificate ni ke dalam Apache kita supaya tak keluar dah. Yang ni tak keluar warning ni, tak tahu siapa yang validate ataupun authenticate HTTPS kita ni. Kita buka Apache sama juga dekat folder etc Apache Sites Enable ni. Nano, so kita tukar dekat yang config default tu, iaitu yang SSL tu. Buka. Saya besarkan. So ni 443, maksudnya kita nak masukkan license SSL di sini. Kita tengok kat sini dalam ni dia dah ada ni. Cuma yang ni yang kita sendiri license dah, yang mana ada keluar warning tu. So kalau kita nak guna certificate file tu daripada certbot, kita gantilah yang ni dengan yang PEM tu dia. Tu ambil yang PEM. Okay, yang ni full chain. Okay, yang key dia. Yang ni kita tukar. Right. So save file ni, Ctrl O, enter, exit, Ctrl X. Okay, bila kita dah tukar configuration dekat Apache ni, kena restart lah Apache tu, service Apache 2 restart. Alright, so kita cuba refresh page ni, HTTPS ni. Okay, so dah okay dah. So kita nak tengok siapa yang authenticate HTTPS kita ni, kita boleh klik dekat ni. Okay, connection secure dan dia beritahu verified by Let's Encrypt. Okay, itu satu cara untuk kita securekan website kita. Okay, so lepas tu macam mana kita nak hantar file ataupun nak manage file dalam web server ni. Okay, kita boleh guna satu lagi software yang panggil WinSCP. WinSCP. Okay, kita boleh download WinSCP ni. WinSCP. Dia macam putih juga. Okay, so kita boleh masukkan kita punya server dekat sini ya. Dekat new site. So yang ni masukkan IP tadi tu ataupun kita guna DNS kita tadi tu. Suhailan.ddns.net. Username dan password. Ni sama username untuk login putih tu. Kita login. Okay, yes. Dan yang dapat masuk. So ni desktop kita, PC kita, laptop kita. So ini dekat server lah ni. So kalau kita nak adjust file dekat server sini lah. Ini slash home ni kita nak ambil var tu, nak tengok var folder www html. Okay, so ni file index dia. So kita boleh adjust kat sini atau boleh upload file baru. Hi, welcome, save. Bila kita save, bila kita tutup ni,
Automatic dia minta ni. Cuma ni dia permission deny ya. Sebab ni file ni dibuat di root, jadi tak boleh nak adjust. Okay. So kalau kita nak tukar ni, ni server punya configuration lah, sebab ni dia owner dia root lah. Kita buka balik cd1 www html. Okay, so kita tengok detail dia. File ni dimiliki oleh root lah. Okay, so kita kena change owner dia, change owner, buat /art supaya dia change semua file yang ada dalam folder tu kepada www data ni, kepada user Apache bagi folder www html. Okay, kalau kita refresh yang ni dah tukar lah www data. Ini kita edit. Yes. Save. Tak boleh override, permission denied juga. Sebab kita login sebagai ni ya, sebagai Suhailan. So ini owner ni www data. Www data ni kena melalui browser. Okay, ni satu cara kalau kita ada file kita boleh upload lah kat sini. Dan kita tukar owner dia. Satu cara lagi adalah kita copy satu sistem yang membolehkan kita upload file ke dalam server kita ni. So kita boleh guna Tiny File Manager. Dia satu file je. Okay, so ambil yang Tiny File Manager PHP. Ni dia punya apa dah? Dia punya link. So kita copy link dia ni. Sebelum tu kita buka raw dulu. Okay, so yang ni link dia, kita copy. Then dekat server kita copy file tiny ni, file manager ke dalam folder web server kita. Macam mana nak buat tu? wget lah, wget tu untuk download lah dan masukkan link. Paste tu link dia. Wget dan masukkan link. Okay, so kalau kita list kat sini, instead of index tu kita dah ada tiny file manager. Kita run balik, change owner dia. Okay. Kalau lagi masuk sini, saya slash tiny file manager. Tu dah ada dah ni. Okay, default dia untuk yang ni, kalau tengok sini, admin default dia adalah admin 1 alias 123. Okay, so admin default ada admin. Inilah dia ada kat sini, biar tahu admin alias 123. Kita masuk dan kita tukar lah supaya nanti orang lain tak ni ya, tak ganggu. Macam mana nak tukar? Dia tak ada. Change password tak ada. So tak ada change password kat sini, so kita kena tukar secara manual dekat coding ni, dekat file ni. So nak tukar tu password dia dalam format encrypt ataupun hashing ni. So, kita buka file ni. Buka link yang dia ada kat atas ni. So, yang ni. Okay, kita masukkan password, katakan password kita ABCDE12345. Generate. So yang ni, copy yang ni. Kita buka dekat ni dan kita edit file tadi tu, tiny tu. Nano Tiny File Manager, buka dan dekat login ni. Okay. Yang ni kita tukar. Besarkan. So yang ni kita tukar dengan yang kita dah tukar dekat website tadi tu. Paste ni adalah control left right click. So yang ni kita boleh delete lah. Okay, delete.
Yang bawah pun saya nak delete, Ctrl K, nak delete semua satu line. Ctrl O, save, enter dan Ctrl X, exit. Okay, so sekarang ni saya log out. So admin A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah sudah boleh masuk. So sini kita bolehlah upload apa saja file sistem kita kan. Kalau tadi disebut tentang yang you dah buat untuk SSS tu, RSS tu. Jadi you upload lah file kat sini. Upload dalam bentuk zip and then dia boleh unzip kat sini ya. Kalau you ada file baru, you upload je. Okay, upload. Contohnya ini. Ya, saya upload file PDF lah. Okay, back. Okay, so FKI 4.0.pdf. So kita test lah. HTTPS DNS. Dan kita nak buka file FKI 2.0.pdf. 4.0.pdf. Okay. So, kalau kita ada file PHP pun kita upload lah kat folder kita. So ni pun ada dah soalan tu macam mana you nak manage file hosting. Kemudian kalau kita nak upload file besar, kita nak upload file besar. Ni pun ada dah soalan juga. Kita nak upload file besar yang melebihi 2 MB sebab default setting dekat server tu dia hanya 2 MB. So katakan ni file besar ni 2.7 Saya cuba upload yang file besar ni. Kita try again ni. Basically dia tak upload lah. Sebab file ni besar. Jadi untuk adjust file besar, kita kena adjust dekat PHP. So PHP, folder dia dekat CD, etc, PHP. Dan dia ada version dia. So CD, 8, version 8. So kita adjust dekat Apache tu lah. Apache CD, Apache 2. Dia ada php.ini tu lah. So kita buat nano, adjust dalam setting untuk PHP tu. Okay. Kita tunjuk tempat yang kita perlu adjust lah. Biasa ni bila kita set up server, yang ni memang kena adjust lah. Okay, yang ni tak perlu. Yang perlu kita adjust eh. Okay. Ini maximum execution time, biasa kita buat 300 lah. Ini maksudnya kalau kita upload file tu besar dan dia ambil lebih daripada 30, default dia 30, macam 30 second. So kalau nak upload file tu ambil masa 35 saat, automatic dia akan terminate proses tu. Dia tak sempat nak upload. Sebab kita set 30 saat je. Ni biasa kita buat 300 lah. Kalau you rasa lebih lama, boleh buat tinggi lagi lah. And then yang ni pun 1 minit je untuk kita upload file tu. Kalau lebih daripada 1 minit, maka dia takkan sempat upload file tu. So ni pun buat 600. Yang lain okey. Satu lagi file size tadi lah. File size tu. Okay, file size tu panjang lah kuliah kita hari ni. Sini ya. So ni untuk kita upload daripada form pada browser. So berapa maksimum? Ni saya bagi 50 MB orang boleh upload lah. 50 MB maximum size dia. Kalau orang upload 51 MB dia tak akan lepas lah. Okay. Situ satu post maximum size. Satu lagi kena buat dekat. Ada satu lagi lah untuk file size tu. File upload ni ya. File upload. Upload maximum size ni kita buat sama macam tadi. 50 MB. Ini concurrent upload. Katakan kalau dalam satu masa ada 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada waktu sama, maka dia akan fail lah. 30 orang upload pada
Jadi biasa yang ni saya buat 2000 lah. Saya satu masa 2000 lah akan upload. Tak mungkin lah. Okay. So Ctrl O and then save, enter, Ctrl X, exit. So kita dah ubah PHP punya setting, so kita kena restart kita punya server. Baca 2, restart. Okay. Flash your page ni. So kita akan upload file yang besar tadi tak lepas. Kita upload file ni 2.7 lah. Saya upload. So ni dah lepas lah. Dah boleh masuk. Kita back. So dah ada. Okay. Dan last sekali adalah macam mana kita nak set up multiple host. Okay. Kita buka balik no IP. So sekarang ni saya ada Suhailan di dns.net. Saya nak buat satu lagi IP. Okay. Tapi saya dah sampai limit dah ni. Kita boleh buat satu lagi IP. Tapi point pada server yang sama. Walaupun dia point pada server yang sama, tapi dia masuk folder lain. Masuk folder lain. Okay, mungkin saya guna yang baru kot. Ni saya buat Uniza. Domain dia hop2.org. Tapi address saya nak IP yang sama. IP yang sama dengan saya punya virtual machine ni. Public IP dia. Okay, saya copy IP ni. Paste kat sini ya. Create hostname. Okay. So saya dah ada Suhailan di DNS dan unizahop2.org. Tapi point pada IP yang sama. Okay, so kalau saya buka yang ni, dia akan pergi pada default punya setting lah. Okay. Okay, so dia buka point yang sama. Sekarang ni saya nak buat yang ni buka folder lain. Yang Suhailan ni buka folder lain. Okay, yang ni pun sama lah, dia dah HTTPS. Okay, ini kita nak setting lah sebab kita setting untuk tadi je. Tak apa. Okay. So yang ni saya nak point ke server lain. Ini dalam file /was/www/html. Yang ni mungkin dalam folder lain. So saya nak buat folder lain. So saya buka folder www ni list. Satu ada HTML. Saya buat satu lagi folder make directory Uniza. Okay. Then kita list ni dah ada file Uniza. Kita buka kat Uniza. Kita buat satu file nanoindex.php. H1 welcome to Uniza. Okay. So dalam ni dah ada. Cuma macam mana kita nak buat kalau saya type uniza.hop2.org, dia pergi ke folder Uniza ni. Dia tak pergi ke HTML ni. Cara ni kena setting dekat Apache tu. Kita buka folder Apache. Okay. Dekat sites enable tu, dekat site enable. Kita buka sites enable. Okay. Sama ada nak edit kat file yang sama ataupun kita boleh copy file lain. So yang pertama kita adjust yang port 80 dulu dekat 00 default ni. Okay, so kita buka file tu 00. Ataupun saya buat file baru. Saya copy file ni, saya buat 00 default ni, saya buat
copy ni arahan ni cp 00 default, saya buat uniza default .conf okey, sudah ada file ni uniza default, so kita edit file tu nano uniza default. Okey, so kita tengok kat sini dokumen root ni saya nak tukar kepada uniza. Dan saya kena specify server name iaitu uniza.hop2.org. Jadi kalau dia jumpa server name tu adalah uniza, dia akan point ke sini uniza. Okay, save, exit dan kena restart server Apache. Okay, so kalau kita run yang uniza ni, so dia pergi kepada uniza. So dua sistem server yang sama tapi point dua domain. Okay, kemudian HTTPS. Okay, dia kata nak secure, walaupun ada ni kita boleh proceed, tapi dia tak akan pergi ke ni sebab kita belum buat setting untuk HTTPS ni. So kita copy yang default SSL ni, copy default SSL kepada uniza ssl.configuration. Okay, so kita edit yang uniza SSL tu. Ni port 443, so kita kena masukkan server name uniza.hop2.org, dan bila kita jumpa yang ni dia akan masuk folder uniza. Save. So tengok yang ni dia menggunakan certificate file yang daripada suhailan.ddns.net. Okay, jadi dia akan ada error lah sebab yang tu certificate tu untuk suhailan.ddns lah. Boleh kita tengok dulu. Okay, so dia tak betul lah. So dia kata potential dia still lagi ada warning lah sebab yang kita register Let's Encrypt tadi tu untuk server yang ni. Jadi untuk server yang ni kita kena search bot sekali lah. Search bot, search only. Okay, search bot, search only. Search bot, search only. Search only ya. Search bot, search only. Okay, so sama ambil yang web root. Kemudian ini masuk domain name yang baru uniza.hop2.org. Okay, input web root dia dekat lain, dekat www/uniza. Okay. Right, so file untuk Let's Encrypt bagi uniza ni dia berada di sini ya, live uniza hop2. Jadi basically kita boleh ubah je dekat tu, dekat file yang default setting untuk uniza tadi tu, uniza.ssl. So sekarang ni certificate dia bukan berada dekat sini, so certificate dia berada dekat yang ni ya, uniza.hop2.org. uniza.hop2.org. Okay, so service kena restart kita punya Apache. Right. Okay. uniza.hop2.org. Okay, ni masih lagi di DNS tu. So, okay.
Tambah service patch 2 restart. Fresh. Okay. Ni silap server name silap Okay, server restart balik. Okay, so HTTPS pun dah okay. So kita dah ada web server sendiri yang running hosting ya. So, macam ni lah orang yang sewa hosting lah. So katakan ada orang nak sewa hosting, so kita bagilah file kat dia macam ni, kita set up dekat server. Tapi file kepada server kita. Dan bayar setiap tahun dia bayar berapa. Isi hosting dalam 500 lah kot tahun. So tu cara untuk kita set up web hosting. Dan basically apa saya tunjuk ni semua dah cover untuk you jawab dan demo dalam untuk buat assignment tu. Ada soalan?